Genap 100 hari Perang Israel-Palestin, lebih 23,000 nyawa rakyat Palestin yang tidak berdosa terus menjadi korban, manakala lebih 60,000 lagi cedera. Ketika dunia terus mengecam tindakan rejim Zionis, namun serangan tidak berperi kemanusiaan terus dilancarkan. Dan hakikatnya, selepas lebih 3 bulan berlarutan, Israel kini dilihat semakin lemah dan gagal dalam memerangi pejuang Hamas. Ikuti kupasan ini. Sebenarnya harapan itu sebenarnya ada, tetapi harapan itu dihancurkan oleh bekerjasamanya pemimpin-pemimpin dunia Arab. Pada saya senang je, kalaulah negara-negara Arab yang telah bernormalisasi dengan Israel ini menarik balik penjualan minyak dan tidak membenarkan mana-mana ruang udara atau darat atau laut mereka digunakan oleh US atau UK atau siapa-siapa yang bersahabat dengan Israel ini untuk menyerang mana-mana negara ataupun memberikan bantuan tentera yang lebih dahsyat ataupun weapon yang lebih dahsyat kepada Israel. Saya rasa sebenarnya dah berhenti perang itu. Serangan udara, darat tidak berhenti menggegar bumi Gaza sejak 7 Oktober lalu. Wanita, kanak-kanak, warga emas antara yang paling ramai terkorban. Dari negara Islam membawa kepada masyarakat seluruh dunia ke jalanan bangkit mengecam tindakan tidak berperi kemanusiaan rejim Zionis itu. Dan terbaru, tindakan Afrika Selatan mengheret Israel ke Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ memberi harapan agar Gaza kembali bebas. Kalau kita telah lihat, mereka telah pun berhujah, dua negara tersebut memang rata-rata pengamal undang-undang antarabangsa ataupun sarjana undang-undang antarabangsa memang hampir kesemuanya mengatakan bahawa South Africa mempunyai kekuatan dan sangat precise lah, sangat tepat dalam membawa kes tersebut, sedangkan Israel menggunakan isu self-defense yang memang sudah ada jawapannya dalam opinion juris di ICJ juga sebelum ini berkenaan dengan tembok apartheid, bahawa salah, memang tidak boleh. Dan secara jujurnya pula saya mengatakan bahawa secara munasabahnya pun orang biasa yang tidak belajar undang-undang antarabangsa pun boleh tahu bahawa bagaimana orang yang menguasai occupier dianggap mangsa, sedangkan dia yang mengoccupy ataupun dia yang menjajah orang. Kemudian dia menuduh orang yang dia jajah itu bersifat sebagai monster ataupun kuasa jahat. Sedangkan dia lebih berkuasa sekali dia yang menguasai. Jadi di sini kita boleh lihat Israel sebenarnya tak ada kes, tidak ada butiran yang kuat untuk melawan kes daripada Afrika Selatan. Meskipun terus melancarkan serangan, rejim Zionis dilihat semakin gagal. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pula dilihat mula hilang sokongan rakyat sendiri yang mahukan pilihan raya diadakan segera. Kita dapat lihat penentangan terhadap Benjamin Netanyahu semakin hari semakin hebat, terutama apabila beliau gagal untuk menyelamatkan tebusan-tebusan Israel yang ditangkap oleh Hamas pada 7 Oktober tersebut. Jadi desakan daripada keluarga mereka yang diculik, kemudian daripada civil society, NGOs yang ciptakan kedamaian, yang tidak suka kepada tindakan Israel yang keterlaluan di Gaza, itu menyebabkan kedudukan Benjamin Netanyahu dan kabinet campurannya semakin hari semakin lemah. Dan dapat kita lihat cengkaman itu makin lemah. Namun beliau terpaksa untuk mempertahankannya. Jika kalau dia jatuh, maka dia ada beberapa kes penyalahgunaan kuasa, ya. Jadi beliau bimbang untuk dimasukkan ke penjara.